سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap? Jangan marah, admin kat belakang. Tak ingat pula nama masjid. Masjid Kampung Siglap. Siapa bersama dengan Saza pada petang ini? Nampak macam Kak Zah seorang ya. Kak Zah seorang saja. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar Kak Zah? Sihat di situ? Alhamdulillah. Oh, Kak Zah saja hari ni. Yang lain mana? Tak ingat kuliah Saza ke? Ke sebab lama sangat cuti? Alhamdulillah ya, kita cuti nak dekat berapa? 2 bulan ke? Sebulan lebih ya? Sebulan lebih ada. Kita cuti. Raya pun nak habis lah. Patut minggu depan sekali start dalam senang. Habiskan raya terus ya. Oh ada, Masya Allah. Ada di situ main cak-cak dengan saya. Ya,
Sekejap. Nur Ashikin, terima kasih kepada, ya saya yakin semuanya ada, cuma mungkin tak sempat ya nak type komen di situ. Ya, Amina juga terima kasih bersama dengan Ustazah pada petang ini. Alhamdulillah dah ingatkan dorang Ustazah. Oh, kita ada ketua kelas di sini Kak Zah. Oh, dah ingatkan mereka. Tak apalah, petang-petang ni biasa. Kita ada banyak komitmen kan kadang-kadang kan. Saya faham lah. Lagi-lagi jam 3 ni mungkin mengantuk. Kalau saya memang mengantuk jam 3 ni. Jadi untuk Kak Zah lah ya ataupun Kak Mas di sini yang sentiasa mengikuti kuliah saya. Dah jatuh dah barang, belum start kuliah dah jatuh dah pen. Yang sentiasa mengikuti kuliah saya, kita nak bincangkan tentang apa pada petang ini? Siapa ingat? Dah lama sangat cuti, tak ingat dah nak bincang tentang apa? Oh, saya baru ikuti kuliah Ustazah. Ya, ya silakan. Alhamdulillah, okey silakan. Sebab kuliahnya umum ya, cuma khusus untuk muslimah. Saya tak pasti ni Syafi'i ni lelaki atau perempuan. Okey. Tapi tak apalah, boleh saja mengambil istifadah manfaat daripada kuliah kita. Kita berada di muka surat 146.21 Ustazah. Betul ke Kak Zah? Kak Zah ni muka surat 146. Oh, kalau Ustazah, okey, di kitab saya, kita berada di muka surat 153. Okey. Muka surat 153. Jika Ustazah lah, kalau Ustazah, kitab Ustazah, kita berada di muka surat 153. Jadi biasalah ya, saya faham untuk kuliah kita di Masjid Kampung Sigelap ni kita ada 2 muka surat. Oh, Kak Som baru masuk di situ. Dia bagi love kat Ustazah. Love balik Kak Som. Okey, jadi kita berada di muka surat 153 bagi mereka yang cetakannya sama ya dengan saya. Namun kita juga ada itu saya muslimah. Okey. Maaf ya Syafi'i. Okey, alhamdulillah muslimah. Itu gambar putera saya. Tak apalah, boleh. Dah nak letak gambar profil tu pilihan masing-masing lah. Yelah, mungkin saya tersilap faham. Nama pun dah nama macam lelaki di situ. Okey, jadi kita ada lagi satu muka surat iaitu muka surat 146 jika mereka yang memiliki cetakan yang terbaru bagi kita ad-da'wah. Mungkin ada yang baru mengikuti kuliah kita sebagaimana Puan Syafi'i di situ kan. Okey, kita menggunakan kitab ini. Nampak tak muka Ustazah? Kita menggunakan kitab ini ad-da'wah. Jadi cetakan saya cetakan yang lama ya, dan mereka yang baru membeli kitab ini kebiasaannya muka suratnya berbeza ya dengan kitab saya. Jadi di situ sebagaimana teman-teman kita yang memiliki cetakan yang baru, mereka berada di muka surat 146 di poin kita yang ke-21. Namun ada juga yang muka surat 153. Okey, ada di muka surat 153. Jadi perbincangan kita pada petang ini akan memfokuskan satu lagi subtopik yang berkaitan kesan dosa dan maksiat. Ya, kesan kepada dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dan kita dah bincangkan banyak kesan yang berlaku kepada diri seseorang hamba yang melakukan kemaksiatan. Jadi alhamdulillah perbincangan kita sudah sampai ke subtopik yang ke-21 iaitu kesan yang ke-21 iaitu maksiat menjadi penyebab kerosakan di muka bumi. Kalau kita lihat di muka surat 146 dan muka surat 153 di situ ada satu perenggan yang dijadikan sebagai introduction ataupun mukaddimah oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dengan menyatakan bahawa dia sebutkan begini, pengaruh dosa di dunia
bila manusia mereka melakukan dosa, maksiat, di dunia ini ada pengaruh-pengaruhnya yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat di sini, pengaruh dosa di dunia disebutkan bahawa di antara kesan dosa dan maksiat adalah menyebabkan kerusakan di muka bumi. Okey, sebagaimana yang terdapat di slide saya juga di situ. Di muka bumi, baik di udara, air, pertanian, buah-buahan dan pertanian ni bolehlah dimasukkan sekali, dan juga tempat tinggal. Dia boleh memberi kesan. Jadi dosa yang dilakukan oleh manusia bukan hanya boleh memberi kesan terhadap dirinya dan juga orang yang di sekitarnya. Kita dah bincangkan tentang itu. Namun untuk perbincangan kita pada petang ini memfokuskan kepada perkara-perkara yang mendapat kesan terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Iaitu antaranya apa? Bumi yang kita jadikan tempat tinggal, udara yang kita hidup, air yang kita minum, daripada sudut pertanian ni boleh kita sebutkan dengan pemakanan kita. Sebab pertanian dia merupakan sumber makanan yang ada dalam kehidupan manusia, dan juga tempat tinggal. Tempat tinggal kita panggil, nak cakap kat Singapura ni rumah flat okeylah, ada apa-apalah, mungkin ada berlaku kerosakan dan sebagainya. Baik, dalam kitab kita ini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah mendatangkan kepada kita dengan sebuah ayat Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam surah Ar-Rum pada ayat yang ke-41. Surah Ar-Rum ayat yang ke-41 di sini menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memfokuskan kepada dosa-dosa manusia yang akhirnya mengakibatkan kepada kerusakan di muka bumi. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala di situ? Kita lihat di sini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah mengingatkan kepada kita ni umat manusia, terutamanya kita sebagai seorang muslimah. Allah ingatkan kepada kita bahawa telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut. Darat dan laut ini kita kata ia adalah yang terdapat di muka bumi kita ini, di dunia ini. Dengan sebab apa berlakunya kerosakan? Timbul kerosakan itu disebabkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Kerosakan-kerosakan itu ia timbul, ia muncul ialah kerana bima kasabat aydin nas, iaitu dengan sebab apa yang telah ditimbulkan ataupun apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Kita lakukan sesuatu perbuatan, ini kita panggil sebagai tangan manusia lah Kita lakukan satu perbuatan dosa, akhirnya akibatnya terdapat di muka bumi ini. Sebab itu, ketika kita merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya. Jadi Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ini, dia datangkan beberapa pendapat yang menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kerosakan yang berlaku di muka bumi, yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Jadi Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan kepada kita, iaitu kitab tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, menjelaskan kepada kita dengan beberapa pendapat. Dan di sini Ustazah cuma kemukakan beberapanya sahajalah, sebenarnya ada banyak lagi. Tapi saya cuma datangkan beberapanya sahaja untuk kita lebih mudah faham dengan ayat yang dibawakan oleh Imam Al-Jauziyah dalam kitabnya ini. Jadi Imam Al-Qurtubi ketika dia menjelaskan tentang ayat ini, dia kata kerosakan di darat dan di laut. Jika kita merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh oleh Qatadah dan As-Suddi, kerosakan itu ialah bermaksud perbuatan syirik yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Perbuatan ini boleh menyebabkan berlakunya kerosakan-kerosakan yang terdapat di muka bumi.
Jadi Imam Al-Qurtubi ketika dia mengambil pendapat Imam Qatadah dan As-Suddi ini uh, untuk menjelaskan maksud kerosakan yang berlaku di muka bumi tersebut. Dia kata orang yang melakukan kesyirikan, syirik ni kita buat perkara-perkara yang menduakan Allah, kita boleh kata contoh sihir, santau, menyembah pokok, ni semua ada perkara-perkara yang syirik. Kita percaya kepada bomoh, ia adalah perbuatan-perbuatan syirik yang boleh mengakibatkan kerosakan. Betul jugalah kalau diambil pada pendapat Qatadah dan As-Suddi itu. Kalau kita ni percaya kepada benda-benda sihir ni, hal-hal yang syirik ini, ia boleh menyebabkan kerosakan. Maksudnya kita buat hal-hal yang menyakiti orang lain. Betul tak? Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin membunuh orang lain. Ini adalah kerosakan di muka bumi. Jadi, selain daripada pendapat Qatadah dan juga pendapat As-Suddi yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau juga mendatangkan kepada kita dengan pendapat Ibn Abbas, Ikrimah dan Mujahid. Ketiga-tiga mereka bersependapat dengan menyatakan bahawa kerosakan yang berlaku di darat dan laut itu tadi, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ar-Rum pada ayat yang ke-41. Kalau kita fokus kepada kerosakan di darat, maksudnya ialah manusia membunuh saudaranya. Kita saling berbunuh-bunuhan. Ini maksud kerosakan di darat. Namun, jika kita kata kerosakan di lautan, ia bermaksud apabila ada raja yang merampas kapal yang ada di lautan secara paksa. Ni macam kes Lanun pula. Macam tu kan? Okey. Ada kes macam kes Lanun gitu. Jadi itu merupakan kerosakan yang berlaku di lautan. Tak jenayah kita panggil. Namun kalau kita merujuk kepada pendapat lain di situ, pendapat lain menyatakan bahawa kerosakan yang berlaku di darat dan laut boleh kita fahami sebagai kemarau, kurang tumbuh-tumbuhan, maksudnya daripada sudut pertanian tadilah dan hilang keberkatan. Apa-apa yang kita lakukan di muka bumi ini, bila adanya kemaksiatan, adanya dosa, ianya boleh berlaku kemarau, boleh menyebabkan berlaku kurangnya tumbuh-tumbuhan daripada sudut pemakanan kita sumber makanan kita, dan juga hilang dari sudut keberkatannya. Dan di sini kita juga ada pendapat yang lain yang disertakan oleh Imam Al-Qurtubi, dan dia kata apa, dan saya lebih cenderung untuk mengambil pendapat yang terakhir ini. Sebab ini bertepatan dengan konteks yang cuba dibawa oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, yang menjadi kitab rujukan kita pada petang ini. Iaitu pendapat yang terakhir sebagaimana yang terdapat di slide saya, ialah maksiat. Dia kata kalau kita kata berlaku kerosakan di darat dan laut, ialah maksiat. Maksiat yang berlaku di sekitar kita. Antaranya juga kita boleh kata memutuskan jalan. Memutuskan jalan ni maksudnya kita menghalang orang lain untuk masuk ke beberapa tempat ataupun setengah tempat, atau kita menghalau orang lain daripada tempat tinggalnya. Ini kita panggil sebagai kerosakan. Juga ia menyebabkan berlakunya kezaliman, kezaliman yang menjadi penghalang. Semua itu tadi maksiat, memutuskan jalan, kezaliman. Ketiga-tiga perkara ini ia boleh menjadi penghalang kepada pertanian, pembangunan dan perniagaan yang ada di sekitar kita. Jadi yang penting di sini Muslimah, bila kita nak faham ayat itu tadi, iaitu surah Ar-Rum pada ayat yang ke-41, bila Allah kata kerosakan yang berlaku di darat dan di lautan tadi,
Ianya bermaksud maksiat, memutuskan jalan, kezaliman, atau boleh kita kata kesyirikan. Sebenarnya semua ini, semua ini daripada pendapat Qatadah, Ibn Abbas dan dua pendapat yang terakhir ya di situ yang saya nyatakan di sini, maksudnya bukan seakan-akan lah, tapi kita nak kata maksudnya hampir sama. Senang kata ialah semua itu berlaku, ya, kerosakan ini berlaku ialah berpunca daripada tangan manusia yang melakukan kezaliman, kemaksiatan, dosa, sebagaimana contoh yang boleh kita berikan di situ ialah sebagaimana contohnya kita kata syirik, ataupun kita kata membunuh saudara antara satu dan yang lain. Contoh yang lain, melakukan maksiat, kezaliman, ini semua adalah dosa yang dilakukan oleh umat manusia yang akhirnya mengakibatkan kerosakan berlaku di muka bumi. Sebab itu muslimah, bila kita rujuk kepada pendapat yang didatangkan dalam kitab kita, iaitu pendapat Mujahid, sila ya baca yang pendapat yang didatangkan dalam kitab. Mujahid di sini berkata, jika orang zalim menjadi penguasa, jadi sekarang tu dia dilakukan oleh semua manusia, tak kira sama ada dia penguasa ataupun tidak. Namun jika yang melakukan kezaliman itu ialah di kalangan penguasa, raja ataupun pemerintah, ya, kita panggil mereka ni di kalangan penguasa, pasti dia akan berbuat kerosakan dan kezaliman. Yang didatangkan oleh Imam Mujahid dalam kitab kita ini juga merupakan contoh kepada maksiat yang dilakukan oleh manusia. Namun, ia dilakukan oleh pihak pemerintah. Contoh yang didatangkan di situ. Yang mana dia kata, kalaulah yang dilakukan itu di kalangan penguasa, pasti dia akan berbuat kerosakan dan kezaliman. Akibatnya, Allah menahan hujan sehingga binasalah tanaman dan binatang ternak. Padahal Allah tidak menyukai kerosakan. Jadi Imam Mujahid memberikan contoh yang sedemikian. Yang mana kalau pemerintah, raja, penguasa itu tadi, mereka melakukan kezaliman, mereka akan menyebabkan banyak perkara-perkara lain di tempat mereka memerintah. Sebagai contohnya di sini, akibatnya Allah tahan hujan sehingga binasalah tanam-tanaman dan binatang ternak. Jadi ini kita panggil sebagai contoh-contoh yang didatangkan oleh para ulama, ya, untuk menunjukkan kepada kita apabila berlaku kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, dia bukan hanya menjadi penyebab kerosakan pada diri, pada orang di sekitar, pada harta benda yang kita miliki, tetapi berlaku juga di atas muka bumi ini, tidak kira sama ada di darat maupun di lautan. Jadi, kita lihat dia begini. Kalau kita rujuk kepada perenggan yang berikutnya, setelah itu beliau membaca firman Allah. Iaitu ketika Imam Mujahid dia menjelaskan tentang kerosakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah itu tadi, Imam Mujahid dalam penerangannya dia membacakan dengan ayat surah Ar-Rum tadi kan, pada ayat 41, yang mana dia kata ayat ini, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ia menggunakan ayat itu tadi sebagai menguatkan penerangannya tentang kalau seseorang itu dia berlaku zalim, dan kita tahu zalim ini adalah perkara maksiat, ya, perkara dosa. Ataupun bila seseorang itu dia melakukan kerosakan, merampas harta orang lain contohnya, kan, membunuh orang lain contohnya, ataupun kita mengambil hak dia, semua ini kita panggil sebagai kerosakan. Jadi ia memberikan akibat. Akibatnya apa tadi? Mungkin Allah akan tahan hujan. Sebenarnya banyaklah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh lakukan. Namun ini hanya sekadar contoh supaya kita faham
dalam kehidupan ini, jangan kita suka melakukan kemaksiatan. Mudah-mudah kita melakukan perbuatan-perbuatan menzalimi orang lain. Ataupun mudah-mudahlah kita rasa dosa yang kita lakukan ni tak akan memberikan apa-apa kesan dalam kehidupan kita. Jadi ini sebagai peringatan lah sebenarnya ya, kerana kemungkinan besar perkara-perkara yang berlaku di atas muka bumi ini, kemiskinan, kemarau, ya, gempa, ia berlaku kerana dosa yang dilakukan oleh manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tadi dalam surah Ar-Rum pada ayat yang ke-41. Okey, baik. Kita lihat pada penjelasan yang berikutnya. Dalam penjelasan yang berikutnya, saya datangkan ya di sini dengan penerangan daripada Imam Ibn Kathir rahimahullah yang mana menjelaskan tentang apakah akibat yang berlaku setelah orang ini, bukan akibat, apakah dinamakan dengan tempat yang berlaku tu tadi kerana dosa yang dilakukan oleh manusia. Baik, seterusnya kerosakan yang bagaimana? Akibat yang bagaimana? Bila manusia tadi kan mereka saling berbunuh-bunuhan, bila mereka menjadi insan yang merampas harta orang lain, menzalimi orang lain, jadi timbul pelbagai kerosakan. Pelbagai kerosakan itu kita nak fahami ia dengan maksud yang bagaimana. Jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika kita merujuk dalam kitab tafsirnya iaitu tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau jelaskan begini. Kerosakan yang ada seperti kekurangan tanam-tanaman dan buah-buahan adalah akibat dari maksiat yang dilakukan manusia itu. Dan beliau juga memetik pendapat daripada Abul Aliyah. Dia katakan apa? Siapa yang derhaka kepada Allah di muka bumi, dia telah melakukan kerosakan di bumi. Ini kerana terpeliharanya langit dan bumi atas sebab para penghuninya sentiasa taat kepada Allah. Jadi contoh ya yang Imam Ibn Kathir rahimahullah berikan kepada kita di sini ialah dengan kerosakan, dengan kekurangan tanam-tanaman dan buah-buahan. Okey, itu contoh yang diberikan. Tapi ada banyaklah ya contoh-contoh yang lain yang boleh kita sebentar ya berlaku perkara yang tidak diingini di sini. Minta maaf sekejap ya. Okey. Tapi sebenarnya ada banyak contoh yang lain, bukan hanya kita kata tentang kekurangan tanam-tanaman ataupun buah-buahan. Kan bukan itu saja. Kita kalau kekurangan tanam-tanaman dan buah-buahan ini kita lihat ia daripada sudut konteks orang-orang yang sebelum kita lah ya. Tapi kalau daripada sudut konteks kita, bagaimana? Ada sesiapa yang nak jawab soalan saya? Kalau sudut konteks kita ini, okay, mungkin dalam konteks kehidupan Imam Ibn Kathir rahimahullah, timbul pelbagai kerosakan itu kita kata ialah daripada sudut kekurangan tanam-tanaman dan buah-buahan. Tapi bagaimana kita nak apply dalam konteks kehidupan kita ini? Bila berlakunya maksiat, timbulnya kerosakan apa yang berlaku? Ada sesiapa yang ingin berikan jawapan? Sila letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan letakkan di situ. Ada sesiapa? Rezeki ke Ustazah? Oh, rezeki. Boleh? Boleh juga kekurangan tanam-tanaman dan buah-buahan. Ia boleh kita sebutkan sebagai kekurangan rezeki. Jadi kekurangan rezeki ikut konteks kita di sini mungkin kita ni bekerja, tapi kenapa duit kita tak cukup-cukup? Okay? Ini rezeki kita kata asyik kurang je. Kenapa kan? Kita terfikir juga kan? Kita ni kerja siang malam tapi tak cukup-cukup rezeki kita ni. Kenapa berlaku sedemikian? Mungkin boleh juga kalau kita nak apply lah dalam konteks kehidupan kita. Ada yang lain, menjejaskan kesihatan. Sebagaimana di sini Kak Mas berikan jawapannya, menjejaskan kesihatan kita. Boleh juga mungkin kita ni maksiat ni banyak ya muslimah. Kita tak kata maksiat ni bila kita meninggalkan solat, bila kita buat jahat
pada orang lain, tetapi maksiat ni dia boleh kita lihat daripada sudut yang begitu luas. Konteksnya begitu luas, ya. Tak semestinya daripada sudut ibadah kita, tapi boleh juga daripada hal-hal yang lain. Contoh tentang menjejaskan kesihatan. Apa yang kita buat pada diri kita yang menyebabkan berlakunya, yang menyebabkan kesihatan kita terjejas. Mungkin ada orang dia mengambil dadah contohnya. Nampak ya? Itu perkara dosa, perkara maksiat. Yang mengambil dadah, menjejaskan kesihatannya? Yes, menjejaskan kesihatan. Ketagih arak, betul tak? Ketagih arak perbuatan yang boleh menjejaskan kesihatan. Apa lagi? Ketagih dengan pornografi contohnya lah kan, ia boleh menjejaskan kesihatan kita, minda kita. Ini semua perkara-perkara maksiat lah ya, yang kita bila kita nak apply pada konteks kita, kita kena lihat apa yang berlaku di sekitar yang akhirnya menyebabkan kerosakan-kerosakan itu timbul yang mungkin dulu ia tak berlaku. Ya, yang mungkin dulu tak ada berlaku, tapi kita terfikir kenapa orang begini, kenapa gini, kenapa berlaku banyak masalah sosial dalam masyarakat kita. Kan kenapa berlaku perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak terfikir. Kerosakan yang kita tak pernah terfikir. Kenapa berlakunya perkara-perkara yang mungkin kita kata dulu pada zaman mak-mak kita, kita guna pada zaman mak-mak kita tak guna pada zaman Nabi lah. Dulu pada zaman mak-mak kita, dia tak berlaku. Tapi pada zaman kita ni, kita hidup ni, ia ada. Yang kita kategorikan ia sebagai kerosakan. Betul tak? Kita tak terfikir pun pada zaman dulu tak ada pun timbul isu pornografi contohnya. Mungkin dulu ada tapi ia tidak sehebat hari ini. Kerana apa? Hari ini kita bendanya depan mata lah kan, sebab kita internet, website, semuanya tak perlu keluar cari, tapi ia berada di ujung jari, perkara sedemikian yang akhirnya menyebabkan ketagihan, minda yang tak berapa sihat, ya, yang merosakkan diri, merosakkan orang lain. Ini dipanggil sebagai kerosakan-kerosakan yang berlaku. Kerana apa? Perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kita lihat topik ini dengan lebih luas lah ya muslimah, walaupun perbincangan daripada sudut tekstual di kalangan para ulama yang terdahulu sebagaimana Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Kathir tadi ya, mendatangkan kepada kita dengan contoh-contoh kekurangan bahan makanan, kemarau dan sebagainya. Namun bila kita apply pada konteks kita, kita akan lihat daripada sudut yang lebih luas. Sudut yang lebih bertepatan dengan apa yang ada di sekitar kita. Bukan hanya semata-mata daripada sudut kemarau tu tadi. Macam contoh di sini, Kak Som diberikan contoh kepada kita, tercemarnya udara. Kenapa berlaku pencemaran udara? Apa yang manusia lakukan sehingga menjadikan udara ni tercemar? Contoh kita kata kan, kalau dululah biasa bila jerbu je, sebab ada orang yang dia membakar ladang-ladang dia. Tangan dia kan, nampak tak? Dia yang buat begitu. Manusia yang melakukan sedemikian. Berlaku pencemaran udara yang teruk menjejaskan. Menjejaskan bukan hanya di tempat dia, bahkan sekitarnya. Negara-negara yang lain juga turut terjejas. Kerana apa? Manusia melakukan pembakaran secara besar-besaran di tempat mereka. Ini yang kita kata sebagai sesuatu perkara yang mereka lakukan oleh kerana tangan mereka sendiri. Yang menyebabkan kerosakan bukan hanya di tempat mereka tapi di tempat orang lain. Jadi jelas ya, bila kita lihat contoh-contoh itu tadi kan, jelas kepada kita bahawa semua ini berlaku kerana perbuatan manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan itu juga berada di sekitar kita untuk memberikan kepada kita dengan beberapa perkara. Ya, beberapa perkara. Jadi kita lihat begini. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika dia menjelaskan ayat ini, ya, jika saya berada di muka surat 154, saya nak balik semula pada kitab kita. Okey, sebelum kita pergi kepada perbincangan yang berikutnya, saya nak balik semula pada perbincangan yang terdapat dalam kitab kita ini supaya perbincangan dalam kitab ini dia tak ditinggalkan begitu sahajalah, walaupun daripada tadi saya ambil
perbincangan-perbincangan luar daripada kitab untuk menguatkan apa yang dibawa oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya ini. Saya masih lagi nak baca sedikit apa yang dia tampilkan untuk kita lebih faham juga apa yang cuba disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya. Jadi dia kata begini. Selanjutnya dia berkata lagi. Okey, sila cari di situ kan ada surah Ar-Rum ayat 41 yang tadi kita bincangkan dengan pendapat Imam Mujahid. Jadi masih lagi kita mengambil pendapat Imam Mujahid yang mana disertakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini. Jadi dia kata selanjutnya Mujahid menyebutkan begini. Ingatlah demi Allah itu bukanlah laut kalian. Nama yang dimaksud dengan laut adalah setiap kampung yang berada di atas tepian air. Dia nak kata begini Muslimah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kerosakan yang berlaku di lautan, ia tak semestinya, kalau dilihat kepada pendapat yang dikemukakan oleh Imam Mujahid tadi, ia tak semestinya laut yang mana ada kapal, ada ikan, tak semestinya begitu. Boleh jadi, dia kata, adalah kampung yang berada di tepi, di atas tepian air. Iaitu tempat-tempat yang berdekatan dengan tepian pantai. Kalau kita dekat Singapura, tepian pantai ni di mana? Kalau kita di Singapura ni, tepian pantai di mana? Ada sesiapa nak jawab? Oh, takkan nak fikir je kat Singapura ni tepian pantai ni. Singapura bukannya besar macam Bali. Nak terfikir lagi. Tak ada yang menjawab di situ. Chile. East Coast. Oh, dekat East Coast ya. Okey. Boleh juga. Tapi East Coast tak semestinya ada chalet kan. Dia ada tempat tinggal kan, tempat rumah kan. East Coast, Marine Parade. Okey. Nurjana juga sebutkan di situ East Coast. Marine Parade di lautan. Tapi kita lihat Marine Parade kita. Ada manusia tinggal kan? Ada rumah flat tu tak? Ya? Ada rumah flat, ada shopping center kan? Maknanya di situ kawasan-kawasan yang berhampiran dengan pantai. Maknanya di sini kalau kita mengambil pendapat Mujahid itu tadi, dia kalau ikut konteks dia kata kampung lah kan, betul tak? Kampung yang terdapat, yang berada di atas tepian air. Tapi kalau konteks kita kata contoh kita ambil East Coast ataupun Marine Parade. Marine Parade itu tak ada kampung. Ya, tapi kita ada rumah flat yang mana dihuni oleh manusia. Ada shopping center yang dihuni oleh manusia. So di situ kita dapati bahawa dalam keadaan-keadaan yang sedemikian, manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang duduk di tepian pantai itu tadi ataupun di sekitar pantai itu tadi, inilah yang menyebabkan boleh juga berlaku masalah-masalah ataupun kerosakan-kerosakan yang terdapat di lautan. Okey, sebentar ya. Bateri laptop saya je dan nak mati. Sebentar. Okey. Baik. Jadi bila kita memahami pendapat yang diberikan oleh Mujahid dalam kitab kita ni yang dipetik oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu tadi, kita dapati bahawa di situ menjelaskan kepada kita tentang kalau berlaku sesuatu yang di lautan, tak semestinya dosa itu dilakukan di atas lautan. Tetapi dosa itu juga boleh jadi dilakukan oleh manusia yang berada ataupun manusia yang tinggal di tepian pantai itu. Atau manusia yang duduklah berdekatan di situ. Contoh tadi kan kita berikan dengan tempat kita lah, kita ambil yang dekat-dekat lah ya, supaya jangan lihat di tempat orang, lihat di tempat sendiri. Lebih mudah lah untuk kita relatekan dengan kehidupan kita di sini. Baik, jadi di situ juga diberikan dengan pendapat Ikrimah. Pendapat Ikrimah menyatakan bahawa kalau manusia nampak kerusakan di daratan dan lautan, ingatlah aku tidak mengatakan bahawa yang dimaksud adalah laut kalian, tetapi yang dimaksud adalah setiap kampung yang berada di atas tepian air. Senang kita kata pendapat Ikrimah ini adalah selari dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid.
Okey, seterusnya Qatadah juga berpendapat yang dimaksud dengan darat adalah penduduk daerah pendalaman, sedangkan dimaksud dengan laut adalah penduduk desa dengan tanah subur yang dekat dengan air. Jadi senang kita kata beginilah, manusia yang tinggal di atas muka bumi ini, bila mereka melakukan dosa, mereka melakukan kemaksiatan, ia mengakibatkan kepada kerosakan bukan hanya di muka bumi tetapi kerosakan di lautan. Dan kerosakan di lautan kita fahami di sini bukan ia dilakukan di atas laut ataupun dosa yang dilakukan di atas laut, tetapi manusia yang ada di atas bumi. Begitu yang dimaksudkan oleh ketiga-tiga para ulama itu tadi. Yang mana pendapat dinyatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Qatadah, kan? Mereka kata yang berada di pendalaman, manusia yang tinggal di tepian air. Senang kata, kalau menurut kefahaman saya, manusia yang tinggal di atas muka bumi. Tak kira sama ada mereka tinggal di tepian pantai ataupun mereka tinggal di tengah-tengah bandar. Jadi apa-apa yang kita lakukannya sebagai seorang Muslim ni, kita kena fikirkan. Ia bukan hanya menyebabkan, sebagaimana saya katakan tadi, ia bukan hanya tentang diri kita, tetapi apa yang ada di sekitar kita. Sebab itu mungkin persoalannya kita sekarang ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa yang dilakukan oleh manusia, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kerosakan itu di atas muka bumi, tidak kira sama ada di lautan ataupun di darat. Jadi cuba ya, cari perenggan yang mana bermula dengan menurut pengertian pertama. Jumpa tak? Jika Ustazah, kitab Ustazah muka surat 155. Jika Ustazah muka surat 155. Jumpa ke tidak? Mungkin boleh lihat di slide saya ini. Okay, saya letakkan di situ apa yang terdapat di muka surat 155 di perenggan yang mana, macam mana ya? Saya nak beritahu. Mungkin kalau muka surat berapa di situ Kak Mas? 148. Okey, mungkin boleh. Baik, 148 ya, terima kasih. Muka surat 148 saja. Baik, terima kasih kepada muslimah yang memberi bantuan ya kepada saya untuk maklumkan kepada jemaah yang lain. Boleh sila lihat muka surat 148. Di situ ada yang disimpulkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah berkenaan dengan ayat ini. Apa kata dia? Dia kata, kerosakan adalah satu bentuk kekurangan. Ya, kerosakan adalah satu bentuk kekurangan yang mana ia berlaku, okey. Ia berlaku yang kita akibat daripada dosa yang kita lakukan tadi kan. Jadi bila kita melakukan dosa tu tadi, kerosakan yang berlaku di muka bumi, ia boleh berlaku daripada sudut kekurangan yang tadi kan, rezeki, harta benda, keburukan, penyakit, yang mana semua itu Allah ciptakan di bumi ketika manusia, iaitu kita ni sebagai hamba, melakukan maksiat demi maksiat. Jadi secara zahir yang boleh kita fahami, yang dimaksudkan dengan kerosakan yang terdapat di dalam ayat ini ialah dosa-dosa serta konsekuensinya. Maksudnya di sini dosa-dosa dan akibat yang berlaku daripada dosa yang kita lakukan. Jadi sebab itu ya, kita lihat secara zahir yang dimaksudkan di situ ya, last kali dalam ayat 140 ayat 41 ini dalam surah Ar-Rum, di situ Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ini maksud saya, mengapa Allah menimpakan ujian. Maksud ujian di sini, kenapa manusia dia lakukan dosa tu tadi kan? Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kerosakan pada muka bumi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya berikan kerosakan ataupun ujian itu pada diri kita?
ataupun harta benda yang ada di sekitar kita, sebagaimana perbincangan-perbincangan yang pernah kita tampilkan dalam sesi kuliah kita yang lepas. Namun pada sesi kali ini, kita fokus kepada bumi dan juga lautan. Kenapa mesti Allah nak libatkan bumi? Kenapa mesti Allah nak libatkan laut, darat ni semua? Poin yang paling penting pada ayat kita dalam surah Ar-Rum ini, pada ayat 41 ini, iaitu di belakangnya sekali. Allah kata apa? liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan. Kadang-kadang begini muslimah, kita tak sedar kalau hanya timpa pada diri kita ataupun timpa pada harta benda kita. Sedar tu kurang. Tetapi bayangkan bila berlaku bencana alam. Ia menakutkan bukan? Berlaku gempa bumi. Takut kita dengar. Ya. Berlaku perkara-perkara yang melibatkan alam. Kita akan jadi gerun. Sebab ia memusnahkan segala sesuatu yang kita miliki. Banjir contohnya. Orang yang kaya boleh mengakibatkan dia jadi orang yang muflis jika itu berlaku di tempatnya. Tapi kita tak kata begini, kita namun jangan salah faham ya muslimah. Jangan kata, oh sebab tu tempat tu kena gempa bumi, sebab tu memang semuanya pendosa. Tak juga begitu. Jangan lupa, Allah Subhanahu Wa Taala ada mengingatkan kepada kita. Kita pernah bincangkan ayat itu. Yang mana Allah kata, bila Allah nak berikan kepada kita dengan musibah, bukan yang terkena ni, bukan hanya orang yang berdosa. Tetapi di kalangan yang terkena juga ada di kalangan mereka orang-orang yang saleh, orang yang tidak melakukan dosa. Maknanya, ia adalah peringatan untuk kedua-duanya. Sama ada yang melakukan dosa dan juga yang tidak melakukan dosa. Kedua-duanya Allah berikan peringatan. Jadi kita ni janganlah menuding jarikan, sebab engkau buat dosa lah, engkau kena macam ini. Oi, mulut tak sayang orang katakan. Tak sayang mulut yang Mina ni berbual sebab engkau buat dosa lah, sebab tu kena gini. Tempat kau, kenapa kau kena gempa bumi? Ataupun kita katalah, kalau apply pada konteks, sebab tu lah kena COVID ni semua, sebab semua manusia berdosa. Kita buat banyak dosa. Tak juga begitu. Namun, ia sebagai peringatan. Ya, betul. Berlaku banyak maksiat di atas muka bumi ini. Berlaku banyak kezaliman, berlaku banyak dosa yang dilakukan oleh umat manusia di atas muka bumi ini. Yang kita kata, sebab itu mungkin Allah berikan dengan kita balak ujian COVID, contoh. Namun, ia sebenarnya adalah peringatan yang ingin Allah berikan kepada kita. Iaitu Allah nak berikan sebagai satu balasan atas perbuatan buruk mereka yang telah mereka lakukan. Yang paling penting, la'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Imam Ibn Katsir rahimahullah, dia jelaskan kepada kita, ya, untuk ayat ini. Dia jelaskan kepada kita bahawa manusia, Allah uji mereka ini tak kira dengan apa bentuk ujian, bala bencana, musibah yang berlaku di atas muka bumi ini, yang berlaku kepada kita semuanya. Allah uji mereka dengan bentuk kesusahan harta benda, terancamnya jiwa, kan, terancamnya kesihatan kita, keringnya buah-buahan itu, ataupun daripada sudut rezeki tersebutkan, adalah sebagai ujian dari Allah untuk mereka, sekaligus sebagai balasan atas perbuatan dosa mereka. Namun, kita jangan lupa, di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita kembali ke jalan yang benar. Maksudnya apa? Kita meninggalkan maksiat. Setiap sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita ni muslimah, kita kata apa? Ada hikmah di sebaliknya, betul tak?
Biasa kita sebut begitu. Sabar. Ada hikmah di sebaliknya. Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Antara sebabnya betul, memang ada kemaksiatan dilakukan oleh kita, ada dosa yang dilakukan oleh kita, dan penting Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ujian dan musibah sebagai peringatan untuk kita faham kita ini hanya sekadar hamba di sisi Allah. Hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan pelbagai macam amanah, tanggungjawab untuk kita laksanakan. Paling penting ialah untuk beribadah kepada Allah. Apa yang berlaku jika sekiranya kita meninggalkan ibadah? Daripada sudut konteks kita ni sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah. Bermakna di situ kita mengingkari perintah Allah. Manusia yang ingkar terhadap perintah Allah, Allah tak pernah membiarkan begitu sahaja. Mungkin kita kata dia tu tak solat, okey je, happy je dia. Dia buat perkara-perkara maksiat, kaya je dia. Kita boleh kata begitu, muslimah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian, berikan musibah dalam hidup seseorang dengan cara Allah yang tersendiri. Kita sebagai manusia, bila kita melihat kemaksiatan ataupun kita ada melakukan kemaksiatan, tugas kita ialah kembali kepada Allah. Dan dalam keadaan yang begini, dalam keadaan yang mungkin kita lihat ada banyak musibah yang Allah timpakan pada bumi ini, kan, pencemaran udara, penyakit, terjejasnya kesihatan, virus dan sebagainya, ini adalah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jika kita kembali kepada konteks perbincangan kita kata apa? Sebab berlaku semua itu ialah kerana dosa dan maksiat. Okey, kita terima. Kerana itu juga yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Namun apa tugas kita? Apa tugas kita sekarang ini setelah kita menerima keadaan itu yang kita kata kemungkinan besar ialah kerana ada dosa, ada maksiat. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, secara keseluruhannya kita ini perlu saling mengingatkan antara satu dan yang lain. Sabar dengan musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ke atas hidup kita ini. Hadapi ia dengan kekuatan jiwa. Dan yang paling penting ialah banyak kita ni muhasabah kehidupan yang telah kita lalui selama ini. Untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Ya, untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Bertaubat kepada Allah, memperbanyakkan istighfar. Kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan demi mengembalikan keadaan itu kepada keadaan yang sedia kala. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengangkat apa jua musibah yang Allah berikan dalam hidup kita ini. Namun kita kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat sesuatu musibah ialah juga kerana amalan seseorang hamba. Apa amalan yang kita lakukan bagi membantu diri kita ni keluar daripada sesuatu musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam kehidupan kita? Selain daripada kita kata, kita kena ada hati yang cekal, hati yang sabar, ya, hati yang kata positif, jiwa yang kental untuk berhadapan semua itu. Mungkin ramai antara kita yang lupa. Allah ingin kita ini la'allahum yarji'un. Kita kembali kepada Allah. Taat kepada Allah. Tinggalkan kemaksiatan. Makin Allah Subhanahu Wa Taala memberatkan
ujian yang ada dalam hidup kita ini, semakin kita dekat pada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita jika kita ada melakukan dosa. Agar Allah Subhanahu wa taala limpahkan hidup kita ini dengan kasih sayangnya. Agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan petunjuk kepada kita. Agar kita berada pada laluan yang betul. Agar kita berada pada ihdinas siratal mustaqim. Dan kita minta hari-hari pada Allah. Allah berikan kepada kita dengan petunjuk jalan Allah yang lurus. Yang mudah-mudahan terangkat semua musibah. Mudah-mudahan Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebuah kehidupan yang bahagia dan tenang. Sebab itu muslimah, banyak kali saya ingatkan, kita nak cari penawar untuk hati kita ini. Ia bukan semata-mata kita ada sebuah kehidupan yang stabil. Ya, bukan semata-mata kita ada sebuah kehidupan yang mana saya kata kehidupan ini adalah kehidupan yang kita yang dilihat oleh orang ramai sebagai kehidupan yang bahagia. Kita ada segala-galanya. Bukan itu. Tetapi sejauh mana kita sebagai seorang muslimah dapat mengambil pengajaran terhadap setiap sesuatu yang berlaku dalam hidup kita. Hati yang tenang, hati yang bahagia adalah hati yang sentiasa melihat setiap sesuatu pada keadaan ataupun pada jalan yang mana dia minta Allah berikan petunjuk dalam hidup dia. Walaupun perkara itu adalah perkara yang dahsyat berlaku dalam hidup dia. Kan yang kita rasa kita tak tertanggung untuk kita pikul di bahu kita. Kan betul lah orang kata, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tapi tugas kita bukan hanya sekadar memikul beban itu, memikul ujian itu. Bukan begitu. Tapi tugas kita ialah kembali kepada Allah. Itu yang menyebabkan jiwa kita tenang walaupun dalam keadaan yang diuji Allah. Walaupun kita kata, bukan saya yang buat dosa, Ustazah. Mungkinlah ada ahli keluarga saya yang buat dosa. Itu yang menyebabkan keluarga kita dapat musibah. Okeylah. Namun adakah kita nak jadi insan yang tidak mahu mengambil pengajaran? Tidak mahu kembali kepada Allah? Bukan kerana orang lain buat dosa, hanya orang lain itu sahaja yang perlu kembali kepada Allah. Tapi kita yang tak buat dosa ni, bila kita nampak ada musibah ataupun kita berada di tempat yang berlakunya musibah, kita juga Allah perintahkan supaya kembali kepada Dia. Sebab itu begini muslimah, saya nak tutup perbincangan kita pada petang ini, ya, dengan sebuah ayat Al-Quran untuk kita menguatkan perbincangan yang terdapat dalam surah Ar-Rum pada ayat yang ke-21 itu tadi. Kira selesailah ya perbincangan dalam kitab kita untuk poin yang ke-21 sebab saya tak nak baca panjang-panjang, nanti dia drag. Makin drag, makin pening. Jadi saya nak tutup perbincangan poin kita yang ke-21 yang mana kita kata apa? Dosa maksiat menjadi penyebab kepada kerosakan di muka bumi ini. Yang saya dah tutup sebenarnya pun. Dengan satu poin yang mana kerosakan-kerosakan yang terjadi akibat perbuatan manusia, ia adalah satu bentuk yang Allah berikan kepada kita untuk kita kembali kepada Dia. Begitu juga Allah ingatkan kepada kita, ya, dalam ayat yang lain. Allah kata begini. Allah kata, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami uji mereka. Mereka ni manusia.
Kita semua ni muslimah. Allah uji kita. Ya, dengan bukan hanya perkara yang buruk, tetapi Allah ingatkan dalam ayat ini, manusia Allah juga uji dengan perkara-perkara yang baik-baik. Okey, Allah uji manusia dengan perkara-perkara yang baik. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Kalau kita lihat pada perkataan wassayiat, iaitu bala bencana yang buruk, itu yang terdapat juga pada surah Ar-Rum ayat 41 tadi. Di sini, pada kedua-dua bentuk ujian ini, Allah tegaskan kepada kita. Allah uji kita dengan kebaikan, Allah uji kita dengan keburukan, iaitu bala bencana yang buruk. Tujuannya ialah la'allahum yarji'un, supaya kalian kembali kepada Allah, iaitu bertaubat kepada Allah. Bertaubat, tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, sentiasa berada dalam keadaan yang taat. Jadi muslimah yang salihah, muslimah yang ingin sentiasa hatinya dipandu oleh Allah, bukan nafsu. Hatinya yang sentiasa ingin ingat kepada Allah, jiwanya yang sentiasa bergantung kepada Allah. Itulah tujuan ujian yang Allah berikan kepada kita. Bila kita menjadi seorang muslimah yang kembali kepada Allah, inilah antara kunci penawar untuk hati kita. Setiap sesuatu yang berlaku, insya-Allah, kita akan hadapi ia dengan tabah, dengan tenang, kerana kita tahu tempat pergantungan kita, yang kita pegang, ya, yang kita ikat betul-betul ni untuk diri kita, tidak lain dan tidak bukan Allah Azza wa Jal. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita untuk petang ini. Mudah-mudahan pada perbincangan yang bagi saya mungkin ringkas, sebab kita bincangkan satu ayat saja, saya tak bawakan banyak dalil pada petang ini. Sebab saya pun nak fokus kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim pada poin kita yang ke-21 itu. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak manfaat yang kita peroleh. Mungkin saya boleh buka ataupun saya boleh ambil 1-2 soalan. Jika sekiranya ada, dipersilakan. Jika ada. Ada tak sesiapa yang ingin berikan soalan kepada saya? Senyap semuanya. Hanya berdoa amin, Allahumma amin, amin. Saya pun aminkannya amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan. Okey, tak ada soalan. Saza dah berdiri tegak. Saza dah berdiri tegak macam dah macam patung kat sini tunggu soalan. Tak ada soalan Saza. Oh, jazakillah khair. Doktor suntikan semangat yang padu buat petang ini. Alhamdulillah wa iyyak Kak Mas. Untuk saya juga, ya, untuk kita semua. Tak ada soalan Ustazah. Alhamdulillah, jazakillah khair wa iyyak. Terima kasih. Okey. Ada satu soalan ni di situ saya lihat baru appear di skrin saya daripada Nurul Syuhaida. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana jika kita rasa ujian itu terlalu berat untuk kita? Bagaimana maksudnya Syuhaida? Waalaikumsalam warahmatullahi Syuhaida. Maksudnya kita tak mampu untuk berhadapan dengan ujian itu.
Dia begini Syuhaidah, Ustazah nak bawakan satu hadis yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada kita. Ujian kita yang kita lalui, kita rasa berat. Mungkin kita rasa tak tertanggung. Tetapi Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita, apa yang kita lalui, ia belum lagi seberat, sehebat yang dilalui oleh para Nabi. Ujian para Nabi lebih hebat daripada ujian kita, walaupun kita rasa ia berat. Sebab tu Nabi kata apa? Asyadul bala al-anbiya. Sedahsyat-dahsyat bala, sedahsyat-dahsyat ujian yang Allah berikan ialah ke atas para Nabi. Jadi kita rasa ujian kita ni berat. Betul? Saya pun tak boleh menafikan, sebab hidup kita ni takkan terlepas daripada ujian. Namun satu saja kita kena ingat. Allah Subhanahu Wa Taala uji kita berdasarkan tahap keimanan kita. Makin berat ujian kita bermakna makin tinggi juga tahap keimanan yang kita miliki. Bila kita fahami tentang hal itu, Nabi SAW juga ingatkan kepada kita, manusia yang Allah uji, ya, secara mafhum hadisnya, manusia yang Allah uji dengan seberat-berat ujian, dia mampu bersabar dan diterima ia sebagai satu bentuk qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun berat, dalam keadaan yang dia juga berusaha untuk mengeluarkan diri daripada ujian itu tadi, ujian tersebut mampu menjadi penghapus dosa-dosanya. Sehingga Nabi kata, dia akan berjalan di atas muka bumi ini suci, bersih daripada dosa, hinggalah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi konsep ataupun bentuk ujian kita sebagai seorang Muslim ini, yang kita perlu fahami ialah, ia bukan sahaja sebagai satu keadaan yang boleh membersihkan dosa kita, tetapi ia adalah satu keadaan yang mana menguatkan jiwa kita. Kita betul, saya kata ginilah, semua orang diuji, saya pun diuji. Ada ujian-ujian yang kadang-kadang kita rasa kita tak boleh nak angsa, tak boleh nak angkat ujian ni. Berat sangat, macam mana, tak tahu nak lalui macam mana. Tapi yang penting, kalau kita tahu untuk berusaha meletakkan kesabaran dalam diri, insya-Allah belajar untuk sabar. Walaupun bukan mudah. Nabi pun kata begini, sabar ini diperoleh bila orang itu nak belajar untuk sabar. Tapi kalau kita tak nak belajar untuk sabar, itu yang menyebabkan kita susah. Kita rasa makin berat, kan? Mudah-mudahan insya-Allah ada jalan kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, walaupun ia seberat mana sekalipun. Mudah-mudahan makin berat ujian itu, ia menjadi semakin satu usaha untuk diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Okey. Mudah-mudahan terjawablah ya Syuhaidah. Saya harap jangan berputus asa dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup. Jangan rasa terlampau beban sangat hingga kita tak mampu untuk meneruskan kehidupan. Teruskan hidup kita ini. Usaha untuk keluarkan diri kita daripada lingkaran masalah. Kalau kita sakit, usaha untuk sembuhkan. Kalaupun kita kata, Ustazah, doktor kata tak boleh sembuh, tetap terus kuatkan jiwa, kuatkan diri. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui mengapa Allah menguji kita dengan setiap ujian yang tidak diuji pada orang lain. Antara satu sebabnya ialah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan di atas kemampuan yang dia miliki. Kenapa Allah berikan ujian yang berat pada diri kita? Kerana Allah tahu kita adalah hamba yang mampu untuk memikul beban ujian yang berat itu tadi. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita dan Allah itu Maha mengetahui
setiap sesuatu yang ada pada diri kita. Kita sebagai hamba, bagaimana kita nak react, bagaimana kita nak lalui, itu tugas kita. Okey, baik. Seterusnya, ada ke soalan yang lain? Okey, Fala berikan soalan ni kepada kita di sini. Ustazah, bagaimana kita kalau sudah solat taubat tapi masih buat dosa yang sama? Taubat lagi. Gitu. Itu yang boleh saya sebutkan. Kita dah bertaubat tapi kita buat dosa yang sama. Manusia dia memang begitu keadaan diri dia. Mungkin kita kata, adakah mungkin persoalan yang lain yang mungkin nak ditimbulkan, adakah bermakna itu taubat saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah pun tak tahulah Allah terima ke tidak taubat kita. Tetapi manusia dia memang cenderung buat perkara dosa berulang kali. Manusia dia begitu keadaan dia. Jadi bila dia dah bertaubat, namun kalau dia buat balik kan dosanya itu tadi, tugas ialah untuk terus-terusan bertaubat. Jangan berputus asa, itu je. Tak kita kata, saya dah buat dosa lagi lah, tak payah taubat lah, sia-sia taubat saya. Tak, bukan begitu. Kita dah buat dosa, kita insaf lagi, kita menyesal lagi, kembali bertaubat, tinggalkan dosa tersebut. Mungkin ada beberapa keadaan, mungkin setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ataupun setahun kemudian, kita kembali kepada dosa itu. Kembali bertaubat kepada Allah. Jangan rasa serik, jangan rasa berputus asa. Jangan rasa diri tak berguna dan sebagainya. Itu mungkin kita panggil sebagai antara ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Yang penting untuk kuatkan environment kita ni dengan satu macam saya kata, vibes yang baik lah ya. Teman-teman yang baik. Cuba kita bina satu persekitaran yang baru, yang baik, yang boleh bantu kita untuk kekal dalam keadaan menjadi seorang yang tidak kembali kepada dosa itu tadi. Mudah-mudahan dengan teman-teman yang baik, dengan keadaan-keadaan yang baik yang dah kita lalui kehidupan itu, ia menjadi kekuatan untuk kita terus tinggalkan perbuatan dosa. Namun, kalau kita dah buat lagi dosa itu kan, dah taubat lalu kita buat lagi dosa itu, tugas kita taubat lagi kepada Allah. Ya, menyesal dan taubat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana taubat ini adalah kewajipan hamba hingga dia meninggal dunia. Tidak ada dinamakan sebagai tertutup pintu taubat pada seorang hamba itu, melainkan 2 saja. Bila pintu taubat tertutup untuk kita? Bila kita sudah meninggal dunia, bila berlakunya hari kiamat. Jadi selama kita ada nyawa ni, Allah berikan kesempatan untuk kita buat baik, bertaubat kepada Allah. Taubat. Tak kira dosa apa pun kita lakukan. Okey, baik, itu saja Muslimah perbincangan kita untuk petang ni. Terima kasih di atas perhatiannya. Saya tak nak ambil lagi soalan, ya. Bukan main cepat lagi, admin terletak dulu. Saya tak nak ambil lagi soalan sebab kita pun dah lebih masa kita dan dah hampir ke 4.20 di situ. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada petang ini, dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita bertemu di minggu hadapan. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.